Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Memulakan berita malam ini dengan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Ong Peng menerima kunjungan hormat daripada College University ICATS yang diketuai oleh Pro-Naib Chancellornya Profesor Dr. Kopli Bujang di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Bercakap ketika ditemui selepas kunjungan hormat itu, Profesor Dr. Kopli berkata tujuan kunjungan hormat tersebut adalah untuk mengemukakan permohonan bajet untuk tahun 2024 berkaitan dengan program penyelidikan keselamatan makanan di Sarawak. Menurutnya, program penyelidikan yang diperkenalkan adalah bertujuan untuk meningkatkan keselamatan makanan dalam bidang keselamatan makanan di Sarawak. Kemudian kita akan lancarkan program proof of concept di Kabak berhampiran 100 untuk makanan lembu dan kambing, dan itu juga mungkin akan mendapat impact yang besar kepada industri di Sarawak sebab kita banyak mengimport daging-daging daripada luar negara. Profesor Dr. Kopli menambah, College University ICATS juga berjaya menghasilkan bahan makanan alternatif daripada daun sagu yang telah diuji pada kambing. Justru beliau berharap inisiatif ini akan membantu memberi sumbangan yang signifikan terhadap pemeliharaan industri makanan haiwan dan makanan negara secara keseluruhannya. Dalam program berasingan, Premier Sarawak telah menyaksikan Majlis Angkat Sumpah dan Pelantikan Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU yang ke-8, Hilmi Osman di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Majlis Angkat Sumpah dan Pelantikan itu turut disaksikan oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Hilmi mengangkat sumpah sebagai Datuk Bandar DBKU yang ke-8 bermula 1 September 2023. Turut menyaksikan majlis itu ialah mantan Datuk Bandar DBKU, Datuk Junaidi Ridwan, sekaligus melakukan penyerahan tugas kepada Hilmi. Sebelum ini, Hilmi Osman pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Datuk Bandar Kuching Selatan sejak 2016 dan secara rasmi menamatkan perkhidmatannya pada 31 Ogos lepas. Hadir sama dalam majlis itu ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Guiyan, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hibni, Pemangku Peguam Besar Sarawak Datuk Safiri Ali, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangik dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hi Changki, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman dan Pengarah DBKU Mohamed Khaidir Abang. Sementara itu, ketika ditemui selepas Majlis Angkat Sumpah, Hilmi berkata pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak dalam menjadikan Bandar Raya Kuching sebagai bandar mesra kanak-kanak dan warga emas. Jelas beliau, DBKU akan berusaha untuk melihat perkara tersebut serta bekerjasama dengan setiap majlis perbandaran lain dan pihak swasta untuk terlibat dalam menyediakan kemudahan kepada golongan kanak-kanak dan warga emas. I think it's been pursued by both city council, both DBKU and that one. They have pursued the matter. We have engaged with UNESCO on the friendly cities, and agreement has been signed by DBKU and also MBKS. So we're working under UNESCO. Now under this UNESCO badan under United Nations, I think we are very serious about it. And the other municipal council, the other city, Mary is also having an agreement with UNESCO on this issue, and also the municipal council of Cebu. Untuk rekod, Hilmi Osman juga merupakan Datuk Bandar yang pertama mempunyai latar belakang dalam pengurusan konsular yang akan meneruskan perkhidmatan beliau sehingga 31 Ogos 2025. Manakala di Cebu, cadangan pembinaan saluran paip dari loji rawatan air Salim Cebu ke Kanawit dijangka siap pada Februari 2024. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dalam satu kenyataan media baru-baru ini berkata, projek tersebut telah dimulakan pada 29 Ogos 2019. Susulan itu, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julahi Narawi, telah mengadakan lawatan ke tapak projek cadangan bekalan air Kanawit Fasa 2.
Difahamkan projek yang merangkumi pembinaan stesen penggalak durin lengkap dengan tangki penyedut tanah 1.5 juta liter, tangki air bertingkat 3.5 juta liter di Bukong Jagoy dan pemasangan saluran paip sepanjang 55 km dari loji rawatan air Salim ke Kanawit ini akan meningkatkan tekanan air dan kestabilan bekalan air untuk penduduk di Kanawit, Macan, Nibong Tada, Durin, Sibujaya dan sekitarnya. Dalam kenyataan sama, Lembaga Air Sibu juga merancang untuk meningkatkan kapasiti loji rawatan Bukit 5 dengan sasaran mencapai 15 juta liter sehari air terawat yang akan memenuhi keperluan bandar kawasan Lanang dan Deshon Road Booster. Dalam kenyataan media yang berasingan, Datuk Julaihi memberitahu Kerajaan Sarawak di bawah kementeriannya sentiasa berusaha bagi memenuhi keperluan bekalan air agar semua penduduk di Sarawak dapat menikmati bekalan air bersih. Menurutnya, komitmen Kerajaan Sarawak dizahirkan dengan merangka sebuah perancangan jangka pendek sederhana dan panjang serta menyeluruh bagi menambah baik sistem bekalan air di Sarawak. Selain itu, katanya usaha tersebut sekaligus dapat menyelesaikan isu bekalan air melalui pelaksanaan program Sistem Grid Bekalan Air Sarawak, Projek Rakyat, Projek Bekalan Air Alternatif Sarawak SAWAS dan Projek Air di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 serta program pendigitalan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak. Sebelum itu, beliau bersama rombongan telah mengadakan lawatan kerja ke loji rawatan air Basong bahagian Mukah pada Khamis. Tujuan lawatan ke loji berkenaan adalah untuk mendengar taklimat serta meninjau pengoperasian sistem bekalan air loji tersebut. Di Sibu pula, program Sukaneka Ria Merdeka 2023 sempena sambutan Hari Kemerdekaan mampu membawa masyarakat bersama dan memupuk perpaduan kalangan komuniti. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, program sebegini memberi satu gambaran bahawa sesebuah kampung itu mempunyai satu perpaduan dan tanggungjawab bersama. Saya mengharapkan bahawa agar kampung-kampung lain ini sekurang-kurangnya menjalankan 2 ataupun 3 kali program yang melibatkan seluruh masyarakat. Tidak semestinya ada gerai, tidak semestinya ada permainan sukan rakyat, tidak semestinya. Tetapi sekurang-kurangnya ada suatu program di mana seluruh masyarakat dapat menyumbang, terutamanya anak-anak muda dan juga golongan belia. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa merasmikan program Sukaneka Ria Merdeka 2023 sempena sambutan Hari Kemerdekaan di Padang Bola Sepak Kampung Bahagia Jaya Teku pada Khamis. Ahli Dewan Undangan Negeri Adnan Kaitu menambah mereka yang hadir pada program itu memberi komitmen yang tinggi dan mahu program sebegini dipromosikan dengan lebih banyak lagi. Program yang dianjurkan oleh JKK Kampung Bahagia Jaya Teku adalah merupakan suatu program community yang melibatkan semua JKK dan saya rasa program ini yang pentingnya membawa masyarakat di sini bersama dan juga bersantai dan juga berhibur dan sedikit banyak memainkan perpaduan di kalangan mereka. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada JKK kerana menganjurkan program seumpama ini terutamanya daripada Hari Kebangsaan yang kita raikan pada hari ini. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk Portal Lukas Sarawak, thejob.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin Lukas, saksikan Majlis Angkat Sumpah dan Pelantikan Datuk Bandar DBKU yang disaksikan oleh Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. Saya, Haji Hilmi bin Haji Osman, yang telah dilantik ke jawatan Datuk Bandar Kuching Utara Sarawak, dengan ini membuat pengakuan bahawasanya saya menerima jawatan tersebut dan akan berkhidmat sebagai Datuk Bandar Kuching Utara dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan dalam menjalankan tugas saya. Wassalam.